Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah SWT masih lagi memberikan kepada kita ruang untuk sama-sama kita duduk sebentar dalam taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan keredaannya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pahala akan disempurnakan pada hari akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya, tidaklah dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya untuk menipu daya. Wa qala Allah Ta'ala fi suratul mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, dialah Allah, khalaqal mauta, yang menjadikan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk kamu diuji, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Bila kita lihat kepada surah Al-Mulk ini ayat 2, Allah menjadikan kematian dan kehidupan. Biasanya dijadikan kehidupan, barulah kematian. Tetapi dalam surah ini, dalam ayat yang kedua ini, Allah sebut kematian dahulu. Allazi khalaqal mauta, dialah Allah menjadikan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk dia uji siapakah di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menerangkan apakah rahsia Allah SWT mendahulukan perkataan al-mauta berbanding al-hayata. Allah jadikan kematian dan kehidupan. Apa hikmah, apakah rahsia Allah menyebut dahulu kematian berbanding kehidupan? Kata Imam Al-Qurtubi, perkataan kematian itu didahulukan daripada perkataan kehidupan, kerana kematian itu sebenarnya lebih dekat. Kematian itu lebih dekat berbanding dengan kehidupan. Sebab itulah disebutkan oleh Allah SWT al-mauta wal hayata, kematian dahulu, barulah kehidupan. Dalam kehidupan kita ini pun sehari-hari kita dapat lihat ada kematian yang cepat. Ada yang diserang penyakit jantung, terus rebah, terus mati, terus meninggal. Banyak kes di tempat kita ni pun kematiannya di dalam tandas, rebah, tiba-tiba. Ada yang mati aksiden. Ini mati yang cepat.
Sangat bertepatan dengan firman Allah, allazi khalaqal mauta. Kematian itu sangat dekat, sangat cepat sebenarnya berbanding kehidupan. Dan kematian yang kedua, kematian yang seperti biasalah, kehidupan ini, wal hayata, kehidupan ini. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan biasa, dan kita mengalami proses penuaan, tua, dan akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah disuruh kepada kita sentiasa watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sentiasa berbekal, kerana sebaik-baik bekalan menuju Allah itu adalah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kematian itu sangat hampir kepada kita. Allazi khalaqal mauta. Allah jadikan kematian wal hayata, dan kehidupan liyabluwakum, untuk diuji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu adalah yang terbaik amalnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu semua dicipta untuk kehidupan yang lebih abadi. Kamu sebenarnya berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Berada di alam dunia, berada di alam barzah. Itu adalah kehidupan yang abadi. Perpindahan untuk kehidupan yang lebih abadi, iaitu sementara berada di alam barzah menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita pergi kepada tajuk ziarah, tajuk kehancuran jasad manusia selain jasad para nabi. Kehancuran jasad manusia selain jasad para nabi. Jundab Al-Bajali menuturkan, yang pertama kali busuk dari diri manusia adalah perutnya. Bila mati saja di antara kita ini, bila mati saja di antara kita ini, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari 6619, yang pertama kali busuk dari diri manusia ini adalah perutnya. Dalam hadis itu disambung lagi, jika kamu mampu makan makanan yang baik, maka lakukanlah. Kenapa perut kita ni? Biasalah manusia ni kan, kita macam-macam masuk dalam perut kita kan. Apa jenis makanan kita tak makan, semuanya kita sapu, semuanya kita makan. Sebab itulah dikatakan perut itu di antara anggota manusia, bila berpisah sahaja roh daripada jasad, maka anggota pertama sekali yang cepat membusuk ialah bahagian perut ni. Disebutkan yang pertama sekali busuk dari diri manusia ini adalah perutnya. Sedangkan Abu Nuaim menuturkan riwayah dari Wahab Ibnu Munabbih, dia berkata, aku pernah membaca sebagian buku, seandainya aku tidak menetapkan kebusukan pada tubuh mayat, nescaya manusia akan menahannya di dalam rumah mereka. Itu hikmah Allah jadikan manusia ini bila mati, maka dia akan membusuk, supaya dia tidak, yang mati itu mungkin orang kesayangan kita, mungkin suami kita yang kita bergantung kepada dia, mungkin isteri kita yang kita cintai, mungkin anak-anak kita yang juga yang kita sayangi, mungkin kedua ibu bapa kita yang kita sangat sayangi. Sebab itulah dijadikan bila manusia mati membusuk, maka dia akan dikebumikan mengikut kaedah yang sepatutnya, dimandikan, dikapankan, disolatkan dan dikebumikan. Dan tidaklah dibiar, walaupun sayang macam mana sekalipun kepada insan tersebut, kita tidak akan membiarkan dia di dalam rumah. Nanti akan membusuk di dalam rumah. Zaid Ibn Al-Arqam menuturkan sebuah hadis yang marfu', disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku memberikan kebebasan pada hamba-hambaku dalam 3 hal. Pertama, penciptaan kutu pada biji-bijian. Seandainya tidak demikian, nescaya raja-raja mereka akan menyimpannya sebagaimana mereka menyimpan emas dan perak. Ini orang golongan-golongan bangsawan yang sentiasa mengumpul kekayaan, emas dan perak. Begitu jugalah, begitu juga hasil tanaman seperti beras, seperti gandum dan sebagainya. Tapi Allah jadikan gandum ataupun biji-bijian itu akan membusuk, ada kutu-kutu. Contoh, dah lama sangat kita tak masuk ke dapur kan. Contohlah, kalau kita sibuk sangat bekerja, suami isteri sibuk bekerja sampai kita dah tak sempat nak masuk ke dapur, agak-agak dalam sebulan ke 2 bulan ke kan, dah lama tak masuk dapur. Beras yang kita ada di dapur tu, bila kita buka nak masak, semangat nak masak ni, tengok-tengok ada penuh dengan bubuk, penuh dengan
yang dikatakan sebagai kutu-kutu beras kan, dah tak boleh digunakan. Itu antaranya lah. Begitu juga dengan berubahnya yang kedua, jasad setelah kematian. Kalaulah sahaja tidak demikian, nescaya seseorang kekasih tidak akan menguburkan kekasihnya. Berubahnya jasad saat kematian, bila berpisah saja roh daripada jasad, walaupun dia seorang kekasih yang disayangi, suami, isteri dan sebagainya, nescaya kalau tak berbau, kalau tidak berubah jasad tu, tentulah dia akan bersama-sama mengekalkan bersama-sama di sisinya. Tapi tidak, Allah jadikan mayat itu, kita sayang seperti mana sekalipun, maka akhirnya dia akan membusuk. Bahagian yang paling awal sekali cepat membusuk ialah di bahagian perut. Yang ketiga disebutkan dihilangkan kesedihan orang. Kalau tidak demikian, nescaya dia tidak akan pernah terhibur. Kalau kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, mungkin hari pertama satu keluarga bersedih, bersedih, kedua masih lagi dirasai, hari ketiga masih lagi dirasai, minggu pertama masih lagi dirasai, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, akhirnya perasaan kesedihan itu semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Begitulah akhirnya kadang-kadang sampai dah terlupa tentang kepergian, kematian orang yang disayangi. Itulah akhirnya kita dalam keadaan yang boleh kembali hidup seperti biasa, ceria, gembira. Bukan tak sedih, tapi itulah bagaimana Allah SWT menjadikan, digantikan kesedihan itu dengan kegembiraan. Perlahan-lahan kita dapat meneruskan kembali kehidupan. Seterusnya Ibnu Asakir juga menuturkan riwayah dari Abi Kilabah. Dia berkata, Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada ruh. Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada ruh. Tidaklah ruh itu dilepaskan dari sesuatu, melainkan sesuatu itu akan membusuk. Hari ini kita boleh duduk, tangan kita boleh angkat, jari kita boleh bergerak, kaki kita boleh melangkah, mata kita boleh melihat, telinga boleh mendengar. Bila saatnya berpisah saja roh daripada jasad, tidak ada lagi yang dikatakan sebagai denyupan jantung, darah tidak boleh depam. Akhirnya tubuh badan kita akan membusuk, perlahan demi perlahan tubuh badan kita akan membusuk. Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun daripada tubuh manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang. Daripada tulang manusia ni, semua bila kita meninggal, bila kita mati, seluruh tubuh kita akan hancur kecuali satu tulang, iaitu tulang yang berada di bawah rusuk. Darinya makhluk akan disusun lagi pada hari kiamat kelak. Hari kiamat nanti, daripada tulang itulah kita akan diciptakan semula dalam keadaan yang asal. Masih dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak cucu Adam akan dimakan oleh tanah. Kita mati, lama kelamaan akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang rusuk, darinya diciptakan dan darinya pula dia disusun kembali. Ada yang katakan tulang tongking, ada juga disebutkan sebagai tulang ekor, ada juga disebutkan sebagai tulang sulbi. Bila kita melihat kepada tulang ini, bila kita meninggal, manusia itu meninggal, seluruh anggotanya akan dimakan oleh tanah, akan hancur kecuali yang dikatakan satu tulang yang akan kekal selama-lamanya, iaitu tulang ekor, itu tulang tongking, tulang sulbi. Apakah nama istilahnya yang disebutkan di dalam hadis? Ini menunjukkan keistimewaan penciptaan insan. Allah SWT berfirman dalam surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menjadikan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Jika kita melihat kepada ayat ini, kita ketahui bahawa Allah SWT telah mencipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan, serta Allah SWT menjadikan manusia ini sebagai salah satu tandanya yang agung, bukti kekuasaan Allah SWT. Selain itu juga dia menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah SWT dalam mencipta sesuatu yang dikehendaki.
Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu mimma khuliq. Setelah mengetahui yang demikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Surah At-Tariq ayat 5. Tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tulang sulbi ni, tulang tongking, tulang ekor ni, didatangkan beberapa hadis sahih berkaitan dengan yang mana bila mana kita meninggal ni, seluruh jasad kita akan binasa, dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor ni. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada pada manusia ni melainkan kesemuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Bila kita mati, yang apa ada jasad pada kita ni bila dikebumikan lama kelamaan akan hancur. Illa yabla, semuanya akan hancur. Illa azaman wahidan, kecuali satu tulang. Kecuali satu tulang. Okey. Wahidan wa huwa ajbu zanabi. Wa huwa ajbu zanab. Ain jim ba ajbu. Ain jim ba ajbu az-zanabi. Alif lam syamsiah. Az-zanabi. Ajbu zanab. Kalau dimatikan. Ajbu zanab. Kena ingatlah tu. Itu tulang yang ada dalam diri kita yang akan kekal selama-lamanya, sehinggalah nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ajbuz zanab, iaitu tulang ajbuz zanab. Wa minhu yurakkabul khalq. Daripadanya dia akan dibangkitkan manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Riwayat Bukhari 4935. Satu tulang yang kekal, bila mati nanti semuanya akan binasa kecuali satu tulang, yang mana tulang itu namanya ajbuz zanabi. Ajbuz zanab. Okey, ajbuz zanab. Ain jim ba ajbu az-zanab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbuz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali ajbuz zanab. Sebab anak Adam bila mati semuanya akan dimakan oleh tanah, lenyap kecuali ajbuz zanab, satu tulang. Daripadanya diciptakan, serta padanya juga akan dibangkitkan. Nanti dari akhirat, daripada tulang inilah akan dibangkitkan kita semula, menjadi lengkap seperti mana sedia kala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ard abada. Sesungguhnya pada manusia itu terdapat satu tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi selama-lamanya. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah, dengannya akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Qalu, mereka bertanya, ayyu azmin huwa ya Rasulullah, tulang apakah itu? Tulang apakah itu yang akan kekal, dan padanya nanti hari kiamat kita akan dijadikan semula daripada tulang tersebut? Qal ajbuz zanab. Maka Nabi SAW menyebutkan tulang itulah ajbuz zanab. Riwayat Muslim 2955. Apa ini definisikan sebagai ajbuz zanab ni? Maksud ajbuz zanab ni, menurut lisan al-Arab, ajbuz zanab ni bermaksud al-azmu alladhi fi asfali sulbi indal ajuz, iaitu tulang yang berada di hujung sulbi pada tulang tongking. Tulang tongking ada panggil tulang ekor, ada panggil tulang sulbi, tapi dalam hadis disebut ajbuz zanab. Imam An-Nawawi mengatakan ajbuz zanab adalah tulang yang halus terletak di hujung sulbi, serta ia juga merupakan hujung tongking, dan dikatakan juga bahawa ia adalah tulang ekor. Tulang inilah yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama bagi manusia, dan ia akan kekal sehingga dikembalikan ciptaan manusia pada hari akhirat nanti. Disebutkan dalam satu kajian, disebutkan bahawa para saintis ni membuat kajian mengenai tulang tongking ini,
yang mana para pencari artifak ni mencari rangka-rangka manusia ni, dapati semuanya akan lenyap, tapi mereka akan jumpa dengan Ajbuz Zanab ini, dan para saintis membuat kajian tentang tulang tersebut apabila dileburkan dalam ketuha dengan kepanasan yang tinggi, yang mana kepanasan itu dikatakan dapat meleburkan logam, batu, tetapi Ajbuz Zanab ini tidak dapat dileburkan. Jadi bila kita lihat kepada kajian itu dapat membuktikan tentang kebenaran yang dikatakan diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah, tentang satu hadis disebutkan jarak antara dua tiupan. Tiupan pertama dengan tiupan kedua. Tiupan pertama bila ditiup maka semuanya manusia akan mati. Dan tiupan kedua ialah untuk bila ditiup kali kedua semua manusia akan dibangkitkan. Jadi jarak di antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ini, Nabi menyebutkan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ini adalah 40, kata Nabi. Lalu Ibn Abbas bertanya kepada Nabi, 40 hari? Tak tahu 40 apa, 40 hari ke jarak di antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua? Yang pertama semuanya meninggal, semuanya mati. Yang kedua nanti akan dibangkitkan. Nabi kata 40. Ibn Abbas tanya Nabi, 40 hari ke? Nabi kata tidak. Lalu Ibn Abbas bertanya lagi, 40 bulan? Nabi menjawab tidak juga. Lalu Ibn Abbas bertanya lagi, 40 tahun? Nabi menjawab tidak lagi. Lalu baginda menyambung sabdaannya, setelah itu, setelah 40 itu, tak tahu 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, Allah menurunkan air daripada langit. Allah menurunkan air daripada langit, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tidak ada tersisa, tidak akan binasa kecuali satu tulang yang dipanggil Ajbuz Zanab. Daripada tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Diturunkan hujan, maka seperti mana tumbuh-tumbuhan akan hidup, manusia pun akan dibangkitkan kembali. Ini daripada tulang yang tinggal tersisa ni, tulang Ajbuz Zanab. Itulah tulang yang ada dalam diri kita. Panggil tulang tongking, ada panggil tulang ekor, ada panggil tulang sulbi. Dalam hadis sebut Ajbuz Zanab. Ain, Jim, Ba. Ajbu Az-Zanab. Alif Lam Syamsiyah Az-Zanab. Aus menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana selawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur binasa? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi daripada jasad-jasad para nabi. Kita semuanya akan binasa kecuali Ajbuz Zanab. Tapi disebutkan di sini jasad Nabi tidak dimakan oleh bumi. Sementara Abu Ad-Darda menuturkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya tidaklah seseorang berselawat kepadaku melainkan akan diperlihatkan kepadaku selawatnya setelah selesai mengucapkannya. Aku bertanya, apakah juga setelah meninggal dunia? Beliau menjawab juga setelah meninggal dunia, kerana Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Sebutkan jasad para nabi ini tidak makan di bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai bagaimana salawat dari umatnya diperlihatkan kepada baginda. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari Jumaat, hari yang paling utama untuk kalian. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat itu diciptakan Adam. Wa fihi qubit. Dan pada hari Jumaat itu juga diwafatkan Adam. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'.
saqah, padanya ada tiupan, hari itulah berlakunya tiupan, hari itulah berlakunya teriakan, menunjukkan kiamat nanti. Fa'akthiru alayya min salati fih, maka hari Jumaat itu perbanyakkanlah kamu supaya berselawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya selawat yang kamu lafazkan itu akan diperlihatkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika waqad arimta, bagaimana nak ditunjukkan selawat kami ini sedangkan sekiranya kamu telah meninggal dunia, sekiranya kamu telah wafat. Faqal innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsalil anbiya, maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nabi suruh kita banyakkan berselawat. Setiap selawat yang kita lafazkan akan ditunjukkan kepada kita nanti. Lalu sahabat-sahabat pun bertanya, macam mana nak tunjukkan kalau Nabi sendiri telah meninggal dunia? Disebutkan bahawa walaupun Nabi telah meninggal dunia, Nabi telah wafat, tapi jasad baginda akan terus kekal, tidak akan dimakan oleh bumi. Seterusnya, bagaimana jasad para syuhada? Bagaimana jasad para syuhada? Malik menuturkan riwayat dari Abdul Rahman ibn Abi Sa'sa'ah, dia pernah mendengar bahawa untuk Amr ibn Al-Jamuh dan Abdullah ibn Amr, keduanya dari kaum Ansar, pernah dibuat lubang kubur di tempat mengalirnya air, maka ditempatkan di satu kubur. Mereka berdua termasuk orang yang mati syahid pada perang Uhud, syuhada perang Uhud. Kemudian kuburnya digali semula untuk dipindahkan sebab berlakunya banjir besar. Ternyata jasad keduanya belum berubah, seakan-akan mereka baru meninggal dunia kemarin. Salah seorang dari keduanya ada yang terluka, lalu tangannya diletakkan di atas lukanya tersebut dan dikebumikan dalam keadaan seperti itu, padahal jarak antara peristiwa perang Uhud dengan penggalian semula kubur mereka adalah 40 tahun, 46 tahun. Disambung lagi dalam Dalail An-Nubuwah, Imam Al-Baihaqi menuturkan riwayah dari Jabir sebagai hadis yang mausul, lalu cangkul itu terkena mengenai kaki Hamzah hingga keluar darah darinya. Itu kalau kita lihat pun ada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, adakah kamu menyangka orang-orang yang syahid pada jalan Allah, perang fi sabilillah itu mati? Bal ahya, sedangkan mereka itu, para syuhada itu tidak mati. Para syuhada itu adalah sebenarnya hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan, yurzakun, dan di sisi Tuhan mereka itu mendapat rezeki. Itulah disebutkan di sini. Antaranya yang kedua, yang kekal, tidak hancur jasad setelah mati, ialah jasad para syuhada. Allahu a'lam. Seterusnya disebut Ibnu Umar menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, muazzin mengharap pahala dari Allah. Orang yang kerja sebagai muazzin ni, jika mengharapkan pahala dari Allah, adalah seperti orang yang mati syahid, yang berserakan darahnya. Jika muazzin itu meninggal dunia, di dalam kuburnya ia tidak akan didatangi ulat. Hadis riwayat At-Tabrani. Adakah jasadnya akan binasa orang-orang yang satu di atas dunia ni berkhidmat sebagai muazzin? Wallahu a'lam. Allah sajalah yang mengetahui. Tapi disebutkan di sini orang-orang yang bekerja sebagai muazzin ini dengan kerjaan yang mulia itu, jasadnya akan dipelihara oleh Allah SWT. Tak apalah, jangan kita terlampau fokus sangat sama ada jasad muazzin itu nanti bila dikebumikan sama ada hancur ataupun tidak. Lebih baik kita fokus supaya kita ambil bahagian untuk menjadi sebahagian daripada muazzin, sama ada di surau kita sendiri, di tempat kerja kita, dan di mana-mana saja sekiranya ada peluang.
Kerana Allah SWT telah menjanjikan banyak fadilat-fadilat yang besar kepada orang-orang yang berkhidmat sebagai muazzin. Antaranya ialah Allah SWT menyediakan pahala yang sangat besar, iaitu begitu besarnya pahala azan sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan jika orang-orang yang mengetahui pahalanya, besarnya pahala orang yang azan ni, mereka akan berebut untuk azan. Meskipun dengan cara diundi. Lau ya'lamu an-nasu ma fi nida was-safl awal. Kalaulah orang tahu besarnya fadilat, besarnya pahala menjadi azan, melaungkan azan dan juga berada di saf yang pertama, tentulah mereka akan semua lam yajidu illa yastahu, dan kecuali siapa yang kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian, nescaya mereka akan melakukan undian. Jakaulah mereka tahu besarnya pahala melaungkan azan juga berada di saf pertama, tentu kalaulah terpaksa buat undi, siapa nak melaungkan azan, siapa nak duduk saf pertama kena undi, tentulah mereka akan berebut-rebut untuk mengundi. Buat tentang kelebihan melaungkan azan dan juga tentang merebut di atas saf yang pertama. Begitu juga makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin. Bila kita melaungkan seorang azan, seluruh makhluk yang mendengar azan seorang muazzin, mereka akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Laungkan azan, semuanya akan menjadi saksi baginya di hari akhirat kelak. La yasma'u sautahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahidalah. Tidaklah azan yang didengar oleh jin, oleh manusia, oleh batu, pohon, kecuali semuanya akan menjadi saksi untuknya. Riwayat Habib Abu Ya'la. Yang ketiga antaranya ialah muazzin akan mendapat ampunan Allah. Allahu Akbar. Muazzin akan mendapat ampunan Allah. Di antara keutamaan azan yang istimewa adalah para muazzin akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang mendengar azan tanpa kita sedari memohonkan ampunan Allah untuk muazzin. Al-muazzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Maksud muazzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Sejauh mana boleh pergi azan tu? Siapa lagi yang boleh mendengar? Seluruh benda yang basah maupun yang kering. Ratbin, yabisin, yang basah, yang kering, yang mendengar azan akan memohonkan keampunan Allah SWT untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Itu jugalah antara fadilat yang keempat, orang yang azan akan mendapat pahala seperti orang yang salat bersamanya. Jika seorang muazzin mengumandangkan di masjid atau musalla, kemudian orang berduyun-duyun datang menunaikan solat jamaah kerana mendengar azan tersebut, masya-Allah, maka muazzin mendapatkan keutamaan pahala seperti pahala orang-orang yang salat bersamanya tersebut. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Muazzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Itulah antara 4 perkara, 4 kelebihan. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dinyatakan tentang orang keutamaan orang yang melaungkan seruan azan kerana Allah Subhanahu wa taala, sebagai syiar memanggil masyarakat adanya bukti adanya kaum muslimin di satu tempat. Ini syiar untuk kita memanggil supaya mendirikan solat fardu secara berjemaah. Bagaimana pula jasad orang ahli Al-Quran? Jabir ibn Abdullah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika pembawa Al-Quran itu meninggal dunia, Allah akan mewahyukan kepada bumi agar tidak memakan dagingnya. Bumi kemudian berkata, Tuhanku, bagaimana aku akan memakan dagingnya sedangkan di perutnya
terdapat firman-Mu. Hadis riwayat Ibnu Mandah. Wallahu alam. Allah sajalah yang mengetahui. Kita lihat pun dari banyak kisah-kisah yang berlaku di sekeliling kita pun. Contohnya berlakunya pemindahan kubur, digali semula, dijumpai jasad-jasad yang masih lagi elok, seolah-olah masih lagi baru meninggal dunia. Bila dikaji, adalah orang-orang yang merupakan ahli-ahli Al-Quran. Wallahu a'lam. Azan dulu insya-Allah. Bagaimana keadaan jasad ahli Al-Quran setelah meninggal dunia dan dikebumikan? An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata hamilul Quran," ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, "Awahallahu ila ardi bi akli lahmihi," maka Allah mewahyukan kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Qala
fataqulul ard wa kaifa akilu lahmahu wa kalamaka fi jawfi. Bumi akan berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku nak memakan jasadnya, iaitu jasad orang yang ahli Al-Quran ini, sementara kalammu, iaitu ayat-ayat Al-Quran itu berada di dalamnya, berada di dalam tubuh badan orang yang ahli Al-Quran tadi. Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat, banyak juga peristiwa-peristiwa yang berlaku, kita baca, kita lihat dalam berita dan sebagainya, bagaimana bila ada pengalihan kubur-kubur, jadikan sebagai jalan untuk highway dan sebagainya, dialihkan kubur-kubur, ditemui ke mana jasad-jasad yang masih lagi baik, sedang seolah-olah masih lagi baru meninggal dunia. Dan bila diselidiki, ditanya dari orang-orang kampung tersebut, memang benarlah orang itu adalah ahli Al-Quran yang jasanya sangat banyak dalam memberikan tarbiyah, pendidikan kepada orang kampung berkenaan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, tentang jasad, kehancuran jasad selain daripada jasad para nabi, yang tajuk ini dapat kita kupas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan janganlah ya Allah kau matikan kami dengan kematian yang buruk. Allah. Tak tahu lagi kita ni dikebumikan di mana. Dikebumikan di, sama ada di Sungai Sirih ke, sama ada dikebumikan di kuburan Bandar Putra ke, sama ada di Pendamar ke, di Shah Alam ke. Allah Alam, di mana saja kita tak tahu lagi di mana kita akan dikebumikan. Mesti kita mohon kepada Allah SWT, agar Allah SWT berikan kita istiqamah, berikan kita istiqamah untuk kita terus beramal dan meraih keridaan Allah SWT. Mudah-mudahan di saat berpisahnya jasad daripada ruh daripada jasad kita ni, mudah-mudahan dikatakan sebagai kematian yang baiklah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.